tetamu istimewa kita. Selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Tan Sri? Baik adanya. Ya kan. Tadi kan sebelum kita nak chat pasal topik kita ni, nak fokus pasal topik kita ni tentang China SPRM, sembang dengan Tan Sri. Tan Sri tak kena nasi kandang lagi. Ya. Di Kuala Lumpur banyak nasi kandang. Oh, tapi di Pulau Pinang lain macam sikit, istimewa sikit. Ya. Sini banyak toke dia. Banyak toke dia. tak apa nanti Puan Pengarah kami akan saja toke yang mana satu no. Okey, baik. Tan Sri apa abang sihat nah? Sihat. Alhamdulillah. Okey Tan Sri kan, kalau ikutkan di Pulau Pinang ni kan Tan Sri dah tahun ni saja Tan Sri dah berapa kali mai Pulau Pinang? Tahun ni kalau tak silap dalam 5 kali adalah. 5 kali? Bercuti? Tak, bukan? saya tak bercuti, bekerja. Bekerja no? Tak ada chance lah kan nak bercuti kat Pulau Pinang ni lagi. InsyaAllah tak ada masalah. Tak ada masalah. Naik kapal terbang 40 minit sampai. Wow. Nanti kita janji balik nanti. Kita bercuti kat sini. Kita datang sini, kita jumpa kawan-kawan di ATM. Ya, datang tu. Okey, sekarang ni kita terus saja dengan soalan bersama-sama Tan Sri kan. Tan Sri, soalan pertama kami daripada kami ni, apa pandangan Tan Sri mengenai kesedaran anti rasuah dalam kalangan rakyat Pulau Pinang? Adakah wujud perbezaan jika dibandingkan di negeri-negeri lain? Ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM Pulau Pinang dalam rancangan Mutiara FM pada hari ini menjemput saya bagi pihak SPRM untuk berkudara. Kita boleh bagi ini satu penghormatan kepada saya dan juga kepada SPRM. Terima kasih juga saya ucapkan pada pengarah RTM Pulau Pinang Puan Nur Fazilah, dan juga tak lupa pada cik kita ni Laili, orangnya manis. Jadi pasal cerita tahap kesedaran rasuah ni di kalangan rakyat Pulau Pinang, berdasarkan observation ataupun pandangan saya dan juga berdasarkan statistik yang ada, tahap kesedaran di sini, rakyat di sini agak tinggi. Di mana kalau katakan berdasarkan statistik contohnya, sebanyak 38% lah lebih kurang maklumat yang kita terima daripada jumlah maklumat yang kita terima daripada orang ramai di Pulau Pinang ni sepanjang 3 tahun lepas, berbanding dengan jumlah maklumat yang kita terima. Jadi 38% ni adalah tinggi. Di mana dia dalam kategori pengadu tu datang sendiri, dan juga berdasarkan surat yang ada penama. Dulu-dulu saya ni masuk BPR ni pada 24/12/1984. Saya ni adalah generasi kedua selepas penubuhan BPR pada 1 Oktober 1967. Mana 17 tahun. Kalau nak katakan orang datang ke pejabat ataupun penulis surat menuliskan nama dia, amat sukar kita dapat, ataupun tak banyak lah. Tapi kalau di Pulau Pinang dengan persentage yang begini rupa sepanjang 3 tahun lepas, ia melambangkan kesedaran masyarakat di sini tinggi. Mungkin ada beberapa sebab saya tengok. Pertama, dari segi kempen yang dijalankan oleh pihak SPRM dan juga pihak kerajaan, termasuk RTM yang sentiasa mempromosikan tentang perkara-perkara budaya baik dan integriti, dan mereka hendaklah sentiasa memelihara kesejahteraan. Dan situ kesedaran masyarakat timbul. Yang kedua, rakyat Pulau Pinang ni sendiri, sebab saya pun lihat Pulau Pinang ni maju. Pertama dari segi budayanya, dan juga sifat masyarakat di sini yang mesra. Jadi mereka nampaknya sensitif kepada perkara-perkara yang berlaku di sekitarnya. Jadi over time, bila masa berlalu, mereka melihat perkara-perkara yang tidak baik perlu dibawa ke depan, perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi SPRM di sini mungkin dari segi kempen-kempen kami mungkin juga membantu menyebabkan masyarakat lebih percaya, dan mereka datang ke hadapan untuk memberi maklumat dan juga membuat pengaduan. Sebab membuat pengaduan ni dalam kes-kes rasuah, rata-rata saya katakan, kalau counterpart saya di negara luar, masyarakat terutama sekali di kalangan mereka daripada ahli peniaga, mereka ni rasa
sukar nak ke depan. Kerana takut kan diambil tindakan oleh pihak autoriti dan sebagainya. Tapi di Pulau Pinang ni specifically sebuah negeri atau budaya negara bandaraya yang maju dalam Malaysia, nampaknya tahap kesedaran tu dah mula meningkat dan juga saya boleh katakan tinggi. Dan ini saya harap berterusan pada masa-masa akan datang demi kita untuk meningkatkan integriti pejabat-pejabat awam di sini. Seronok lah saya dengar. Saya orang Pulau Pinang kan. Dengar macam ni kan seronok. Tahniah juga diucapkan pada yang dengar Metro FM ni kan, yang khususnya orang Pulau Pinang ni. Okey, Tan Sri, boleh Tan Sri jelaskan bagaimana hubungan kerjasama Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan SPRM dalam menangani isu rasuah ni? Ya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang kerajaan yang memberi kerjasama yang baik kepada kami. Banyak sesi libat urus antara kami dengan pihak Pulau Pinang, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dilakukan dan program-program education program ataupun didikan masyarakat kami disambut baik oleh Kerajaan Pulau Pinang dan juga termasuk agensi-agensi kerajaan di sini, termasuk RTM, di mana SPRM kami tidak boleh menyebarluas kempen-kempen kami tanpa penglibatan pegawai-pegawai ataupun kaki tangan kerajaan di Negeri Pulau Pinang. Jadi kepimpinan Negeri Pulau Pinang amat dipuji dan antara lain pegawai saya bekas pengarah Negeri Pulau Pinang dulu, Puan Lim Bikian, juga pernah dilantik sebagai salah seorang pegawai integriti dalam satu pada jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Negeri Pulau Pinang. Ini satu pengiktirafan pada pegawai saya. Saya dulu diminta sebelum tu diminta memberi kelulusan. Saya terus memberi kelulusan kepada pengarah saya itu untuk dilantik dalam jawatan kuasa. Di sini keterbukaan tu penting. Jadi Negeri Pulau Pinang saya lihat kerajaannya terbuka dalam isu-isu rasuah dan perkara-perkara yang ataupun isu-isu yang kita laporkan kepada kerajaan negeri untuk ditambah baik dan dalam tadbir urusnya diterima dengan baik tanpa sebarang banyak argument ataupun perdebatan dalam hal-hal berkenaan. Ini penting. Mana-mana kerajaan dalam negeri di Malaysia ni perlu sentiasa berlapang dada, terbuka dalam menerima apa-apa juga teguran dan sebagainya ataupun nasihat daripada agensi seperti kami. Kerana SPRM ni di bawah Seksyen 7, antara fungsi kami selain daripada menjalankan kerja-kerja operasi ialah untuk memberi nasihat, khidmat nasihat berhubung dengan apa-apa jua masalah tadbir urus dan juga kelompangan dan sistem dan prosedur. Dan Tan Sri, bagaimana pula dengan sumbangan pihak swasta untuk program-program kerajaan? Tadi kerajaan kan, ini swasta pula. Bagaimana, boleh atau tak? Bukan saja swasta, NGO juga di Negeri Pulau Pinang amat bekerjasama dengan kami. Pihak swasta nampaknya memberi kerjasama yang baik, terutama sekali dalam mereka untuk kata memahami peruntukan Seksyen 17 Capital A, iaitu Akta kesalahan liability korporat. Di Negeri Pulau Pinang, sebuah negeri yang bandaraya yang maju, di mana banyak aktiviti perniagaan yang dibuat di sini. Syarikat di sini perlu bersedia dengan satu plan anti rasuah sebagai satu pembelaan atau defense sekiranya ada timbul kelemahan syarikat-syarikat berkenaan dikatakan terlibat dalam memberi suapan dalam untuk mendapatkan kontrak. Jadi syarikat-syarikat di Negeri Pulau Pinang amat memerlukan SPRM dalam untuk membantu mereka dalam menyediakan dipanggil adequate measures ataupun adequate procedures bagi menunjukkan bahawa mereka telah mengambil satu tindakan untuk mengadakan plan anti rasuah yang berkesan dan supaya mereka tidak terlibat dalam unsur rasuah. Jadi banyak lagi penglibatan pihak swasta dengan kami kerana mereka juga tidak mahu terlibat dalam
isu-isu rasuah ni. Ya. Bersama yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia berkenaan dengan cakna SPRM. Tadi dah banyak Tan Sri terangkan kan bagaimana wujud nak kesedaran anti rasuah ni kan, bagaimana hubungan kerjasama antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan SPRM. Dan ini soalan yang saya rasa saya pun favourite nak tanya ni kan. Suka saya tanya kan. Di setiap negeri mungkin wujud isu yang berbeza berkaitan rasuah. Jadi apakah kes rasuah yang paling orang kata favourite lah kan yang berlaku di Pulau Pinang berdasarkan maklumat yang SPRM perolehi? Ya, Puan Ali ya. Jadi SPRM ni dalam kita polisi kita setakat ni kita menangani isu rasuah di mana-mana negeri pun, penjawat awam merupakan kumpulan sasar pertama sekali. Kerana penjawat awam merupakan nadi kepada sesuatu negeri dan kita adalah merupakan perkhidmatan yang paling tinggi lah di Malaysia. Kalau keseluruhan satu Malaysia adalah 1.5 juta lebih penjawat awam. Jadi di Pulau Pinang ni termasuk juga negeri yang mana saya telah mengarahkan pegawai-pegawai saya untuk melihat tentang isu-isu rasuah di kalangan penjawat awam ataupun public official corruption. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan di sini. Kalau berdasarkan statistiknya, sejumlah sejak 2019 hingga bulan Ogos 2022 ni, total maklumat ataupun aduan yang kita terima melibatkan penjawat awam ni sebanyak 919. Dan kesalahan rasuah yang boleh dikatakan favourite lah, ataupun yang banyak berlaku, ataupun lazim yang banyak berlaku dalam dua sektor, iaitu satu ialah penerimaan suapan. Okey. Di mana sebanyak 312 maklumat telah diterima daripada 2019 hingga ke sekarang. Dan satu lagi kesalahan yang membimbangkan saya ialah Seksyen 23/1 ni, ataupun kesalahan salah guna kuasa oleh penjawat awam. Maknanya mereka yang ada kuasa menggunakan kuasa atau menggunakan jawatannya untuk kepentingan diri ataupun kaum keluarganya. Di mana 147 kes ataupun maklumat yang kita telah terima sepanjang 3 tahun setengah lepas, dan kita menjalankan siasatan. Dan kes-kes di bawah salah guna kuasa ni adalah kes-kes yang mana melibatkan pemberian kontrak ataupun kerja-kerja, melibatkan diri sendiri yang ada kepentingan, dan juga pada kaum keluarga yang mana kita tafsirkan di bawah Seksyen 23 ni, mereka dikatakan saudara kepada pegawai atau penjawat awam berkenaan. Sebagai contohnya, kata saya lah, saya bagi projek kepada adik saya. Dia panggil descendant ataupun ada talian darah. Mereka ada talian darah ni, sekiranya diberi apa-apa kepentingan, jawatan, projek dan sebagainya, ia merupakan satu kesalahan yang dilakukan oleh penjawat awam berkenaan. Jadi kes-kes ni nampaknya kes yang meningkat sikit dalam dari tahun ke tahun sejak 2019 hingga ke 2022. Ini saya menyuruhlah ketua-ketua jabatan supaya memantau pegawai-pegawai yang diberi hak ataupun kuasa dalam untuk memutuskan. Mereka yang salah guna kuasa ni ialah mereka yang pertama, syaratnya kena ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, macam mana nak salah guna kuasa? Yang kedua, pemantauan dari segi takbir urus. Jadi kena ada check and balance. Kadang-kadang bila diberi hanya sole authority kepada pegawai berkenaan untuk membuat keputusan tanpa disemak, ini akan berlaku. Dia salah guna kuasa ni bukan sahaja setakat memberi projek, termasuk juga mencadangkan. Contohnya yang pernah berlaku di mana dia mencadangkan kepada mesyuarat, mengatakan ini orang ni perlu dibagi projek. Sebenarnya orang itu adalah saudara dia, tanpa dia mengisytiharkan kepentingan orang itu kepadanya. Ini merupakan kesalahan-kesalahan yang lazim berlaku di negeri Pulau Pinang dan sebenarnya di negeri-negeri lain pun. Jadi menerima suapan biasalah, di mana meminta untuk melakukan satu perkara yang ada kaitan dengan urusan resmi mereka. Dan satu lagi yang perlu diberi perhatian ialah
kes-kes yang melibatkan false claim atau tuntutan palsu. Tuntutan palsu ni adalah satu daripada kesalahan yang ini banyak saya boleh kategorikan merugikan kita ataupun melakukan ketirisan, di mana kerja-kerja tak buat dia claim, ataupun kerja-kerja tu buat separuh saja pun claim. Ini merupakan satu kesalahan. Jadi tiga kesalahan yang banyak berlaku di negeri Pulau Pinang ni, iaitu seulang balik kesalahan menerima suapan, kesalahan guna kuasa, dan juga kesalahan mengemukakan tuntutan palsu. Itu kena dengar semua. Dan itu Tan Sri kan, itu kes rasuah favourite kan yang yang berlaku di Pulau Pinang kan. Tapi kalau ikutkan, kalau tak keberatan lah Tan Sri kan, kalau ikutkan negeri mana yang kes rasuah yang paling tinggi Negeri mana? Dia begini. Rasuah ni senang saja kalau kita nak kira. Dia berlaku di negeri-negeri yang mana kalau banyak berlakunya transaksi perniagaan, di situ akan berlaku rasuah. Rasuah ni adalah satu perkara yang apabila ada kecenderungan terbuka ataupun dipanggil peluang terbuka. Ialah kalau contohnya lah, saya bukan nak kata apa, katakanlah kawasan tu pendalaman, kampung. Apa projek ada kat sana. Jadi takkan dah berlaku rasuah. Jadi kalau tempat tu banyak berlaku transaksi untuk memberi kontrak, negeri-negeri beginilah yang akan banyak berlakunya ruang dan peluang. Jadi temptation tu ada, ataupun kecenderungan tu akan berlaku. Jadi negeri Pulau Pinang ni adalah sebuah negeri yang maju, dah taraf bandaraya. Jadi negeri-negeri taraf bandaraya ni perlulah mengambil perhatian lah. Di mana peluang dan peluang ni akan wujud. Sebab kalau tak ada duit, siapa nak bagi? Betul. Di Pulau Pinang ni kan banyak projek-projek. Negeri Johor pun banyak projek-projek. Kuala Lumpur banyak projek. Selangor banyak projek. Ni negeri-negeri lah. Kalau pergi negeri yang tak banyak projek, siapa nak bagi? Berlakulah rasuah kecil-kecil tu. Mungkin berlaku rasuah berhubung dengan enforcement. Itu berlaku juga. Di mana penguatkuasaan ni pun berlaku juga. Tapi boleh dikatakan petty corruption. Sebab tu SPRM ni saya tambah sikit. Dewasa ni, di mana di bawah kepimpinan saya telah meminta kita memfokuskan strategi kita ialah untuk mengurangkan ketirisan. Maksud mengurangkan ketirisan ni ialah di mana satu perkara tindakan ini dibuat dalam bentuk yang mana meningkatkan kos dan juga pungutan berkaitan dengan revenue tu atau cukai ataupun pulangan tu tidak dibuat. Jadi kalau kos meningkat, contohnya akibat rasuah, satu projek A diberi, kemudian dinaikkan certain percentage, 10-20%, kerana untuk bayar kickback atau bayar rasuah kepada pihak lain. 10 ke 20% inilah ketirisan. Ada juga di mana ketirisan berlaku di mana oleh kerana memberi rasuah, maka keuntungan syarikat telah berlaku, telah berkurangan. Katalah 10%, maka 10% ni dikurangkan pada kualiti. Ini pun berlaku ketirisan. Satu lagi ketirisan berlaku dalam kalangan enforcement, di mana sepatutnya katalah mengambil tindakan untuk mengutip cukai ataupun mengutip denda, compound dan sebagainya. Oleh kerana kickback, dia tak kutip, maka yang ruginya ialah kerajaan. Ini ketirisan yang mendatangkan kemudarat ekonomi dan juga sosial kepada kita. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan semua para pendengar melihat tindakan SPRM mungkin di Pulau Pinang, jarang dengar kita mengambil tindakan yang melibatkan petty corruption. Kes-kes yang tepi jalan kecil-kecil ni. Kita boleh menempuhkan kepada isu-isu berkaitan dengan perolehan ataupun procurement dan juga kes-kes melibatkan tuntutan palsu dan juga salah guna kuasa. Dan Tan Sri, ini soalan yang saya rasa favourite ni kan, soalan favourite saya dan juga pendengar pun dah tentu kan. Apakah saluran atau cara yang mudah dan paling selamat lah untuk rakyat membuat aduan tentang rasuah ni? Bukan apa, contohnya kalau kat pejabat, kita tahu kawan kita buat rasuah, kita nak mengadu pun macam kita kan macam ada emosi, macam kesian anak-anak dia semua kan. Kita tahu ketua kita buat rasuah kan, tapi kita nak mengadu tu rasa macam dia tak selamat lah, takut kena buang kerja lah. Macam mana tuan Sri? Okey, pertamanya kalau cara yang kata mudah ni ada satu cara lah. Boleh menghubungi kami. Di mana kita ada talian bebas tol, bebas tol 1-888-6000 ya. Dan juga kepada portal aduan SPRM. Dan juga melalui aplikasi MACC Mobile. Yang ini
para pendengar semua jangan pusing. Kerana banyak kata kalau kami buat cara begini, apakah perlindungan yang boleh diberikan. Saya beri jaminan di mana identiti tuan-tuan dan puan semua adalah terpelihara. Kita tidak akan mendedahkan dan menjadi satu kesalahan pula kepada pegawai saya sekiranya mereka mendedahkan identiti. Yang ni kalau berlaku, tolong bagi tahu saya terus, pejabat Ketua Suruhjaya, saya akan ambil tindakan sekiranya ada. Tapi yang saya nak cuba promosikan di sini ialah perkara ni mungkin dah lama tapi sentiasa diperbarui. Di mana saya menggalakkan para yang masyarakat yang mempunyai maklumat untuk menjadi whistleblower atau bahasa Inggerisnya whistleblower. Cakap Melayu apa dia? Pemberi maklumat. Ada kata peniup whistle. Di mana ada satu akta, di mana Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Whistleblower Protection Act 2010. Di sini seorang itu dia bukan kategori sebagai pengadu. Pengadu ni lain Pengadu ni datang, dia menceritakan katalah pengarah kita Puan Fadilah datang mengadu, saya nak mengadu pada SPRM. Tadi saya telah diminta rasuah oleh si Anu ni, sekarang saya dah buat report. Itu dah buat report. Macam kita pergi balai. SPRM merupakan satu pejabat yang digazetkan sebagai balai polis bawa akta kami. Jadi datang buat report, sign, okey, kami ambil statement dan terus kita jalankan siasatan. Yang ini di mana pengadu adalah terdedah kemudiannya untuk memberi keterangan di mahkamah. Bila masa berjalan, pembuat undang-undang dan kami melihat tentang bagaimana cara supaya masyarakat datang ke depan untuk lebih selesa sikit. Dia contohnya kata Puan Lali lah, duduk dalam satu komuniti ataupun agensi yang ada employernya, ada majikannya, melihat berlakunya rasuah. Ini tak elok ni berlaku ni, di mana nampaknya ada pegawai yang terlibat dalam rasuah dengan kontraktor. Kalau datang macam kata tadi, nak janji macam Puan pengarah kata nak report, saya nak report ni, sign, boleh. Tapi lazimnya mana-mana negara pun orang seperti begini dia tak akan datang. Dia terlibat juga mungkin dalam menyediakan dokumen dan sebagainya, tapi dia tak terlibat dalam rasuah tu, tapi dia nampak apa yang berlaku. Okey, dia datang beritahu saya ni nak jadi pemberi maklumat yang dilindungi. Okey, pegawai saya akan mencatatkan, rekodkan semua dan identiti puan dilindungi. Dan sekiranya berlaku katakan tindakan yang tidak wajar oleh ketua jabatan, mungkin dia agak puan terlibat dalam memberi maklumat, maka tindakan boleh diambil di bawah undang-undang terhadap pihak majikan yang mengambil tindakan terhadap puan. Dan puan juga ada remedi. Remedinya antara lain boleh kalau katakan dibuang kerja, ditarik, dibagi, diinstate kerja balik. Diberi pampasan. Ada kes-kes melibatkan entiti tertentu. Contohnya lah syarikat Petronas. Ini lama cerita, saya boleh ceritakan. Di mana pemberi maklumat tu diambil tindakan tidak wajar oleh pihak Petronas ketika tu. Dan kes ini dirujuk pada SPRM dan dia merupakan pemberi maklumat. Bila tindakan tidak wajar diambil, maka kita telah menyiasat dan akhirnya dia mendapat compensation banyak juga. Dan dia ditawarkan untuk bekerja semula. Malangnya dia tidak mahu kerja balik lah dengan syarikat Petronas. Ini sebagai contoh. Jadi yang kes-kes begini, yang mana kita undang-undang memberi jaminan kepada pemberi maklumat bahawasanya pokok pertamanya identitinya dilindungi. Dan dia boleh datang ke depan dan di sini tindakan akan diambil oleh SPRM dalam selepas menerima maklumat yang diberikan oleh pemberi maklumat tu, kerana kita ada remedinya atau ada programnya untuk mereka yang seumpama ini datang ke SPRM. Jadi ada dua cara. Kalau nak terus bertalian, telefon, hantar email dan sebagainya boleh. Hantar surat pun boleh dengan bertanda tangan pun boleh juga. Kita akan mintakan kalau sekiranya ada bukti-bukti yang nyata. Tapi yang saya galakkan, di mana mungkin kefahaman undang-undang tidak banyak difahami oleh masyarakat, ialah mereka menjadi pemberi maklumat yang dilindungi di bawah
Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Maknanya selamat lah kan kalau kita nak mengadu kalau rakan kita ke siapa-siapa kan yang mengota terlibat dengan rasuah ni, kita macam secure, selamat sebenarnya. Mengikut rekod bahagian undang-undang, Kementerian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, SPRM adalah merupakan jabatan yang boleh dikatakan the only department mempelopori undang-undang ini berbanding dengan jabatan-jabatan lain. Kerana undang-undang ini sebenarnya diberi kepada semua law enforcement. Tetapi SPRM menggunakannya ataupun kita mengoptimalkan penggunaan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat ni 2010 ni sebaik-baiknya. Jadi ramai pemberi maklumat yang mendapat faedah daripada akta ini. Okey. Baiklah, ikutkan kan panjang lagi pasal topik pasal pemberi maklumat ni kan. Pasal mungkin kalau ada masa nanti kita nak tanya tentang kalau surat layang tu valid ke tak kan. Okey, tak apa, kita pun macam dah hujung-hujung sangat ni. Saya nak tanyalah. Nak tanyalah harapan dan nasihat yang bahagia Tan Sri terhadap rakyat Pulau Pinang dalam isu memerangi rasuah ni. Ya. Harapan saya ni sebagai seorang ketua pusatjaya adalah di mana rakyat Pulau Pinang pertamanya mereka mempunyai satu semangat atau iltizam dalam untuk membentuk sebuah negeri yang aman dan bebas daripada rasuah. Dan juga kepada pejabat-pejabat awam, mereka mempunyai semangat untuk meningkatkan integriti di kalangan pejabat awam. Dan di kalangan ketua-ketua pentadbiran di negeri Pulau Pinang, mereka melihat kepada tadbir urus yang baik. Kerana dengan tadbir urus yang baik inilah dan juga memantau pergerakan pegawai-pegawai, memantau segala perkara yang berkaitan dengan isu-isu tadbir urus, ia akan mendapat mengurangkan rasuah. Rasuah ni ialah 100% tidak akan dapat diselesaikan, tak akan dapat dihapuskan. Tetapi kita boleh meminimalkan ketirisan yang ada. Sebab itu bila saya mengatakan tentang kita fokuskan kepada untuk mengurangkan ketirisan kepada 3 sektor rasuah. Iaitu rasuah dalam sektor penguatkuasaan, rasuah dalam sektor perolehan dan juga rasuah dalam bentuk grand corruption. Jadi grand corruption ni ialah melibatkan kes-kes yang besar, harbor profiting ni lah. Saya jangka di Pulau Pinang ni belumlah saya dengar sangat lagi kes-kes yang grand corruption. Tapi 2 perkara, enforcement dan juga perolehan tu banyak berlaku seperti mana lazimnya negeri-negeri lain. Ya. Okey, Tan Sri, kita pun memang dah hujung sangat ni kan, dan kami pun berbesar hatilah Tan Sri sudi datang ke Mutiara FM kan. Saya ni pada semalam tak tidur lena ni. Dah tahu Tan Sri nak mai kan, main seronok tu. Okey, Tan Sri nak usik sikitlah perihal peribadi Tan Sri ni. Kan saya dah Google dah siap-siap. Tan Sri yang Wonogiri. Orang Negeri Sembilan kan. Okey, Tan Sri, sekiranya sekarang ni bukan Ketua Pesuruhjaya SPRM, apakah kemungkinan profesion atau kejayaan terlintas di fikiran Tan Sri untuk Tan Sri lakukan? Mungkin kerja lain ke? DJ ke? Nak tahu? Ada 2. Ada 2. Satu, sama ada saya jadi salesman ataupun saya jadi engineer. Saya ni kelulusan saya dulu adalah electrical engineering. Jadi bila saya dah graduate dulu, saya graduate diploma aja. Saya masuk dalam grade 29 je. Tak malu saya nak mengatakan begitu. Saya ingat lagi ketika 1984, saya dah dapat scholarship untuk pergi ke luar negara untuk study di United Kingdom. Oleh kerana saya rasa masalah komunikasi lah zaman sekarang. Zaman tu dengan sekarang berbeza kan. Zaman sekarang ni boleh email, ada telefon dan WhatsApp. Zaman tu saya nak berkomunikasi dengan pihak tu universiti sana 6 bulan baru dapat jawapan. Jadi ketika tu BPR menawarkan saya jawapan. Saya graduate bulan saya ingat lagi pertengahan tahun 1984 tu. Kemudian masa itulah saya mohon untuk belajar luar negara. Saya dah dapat scholarship GPA. Datang BPR menawarkan saya jawatan. Saya pun terimalah. Jadi sampailah sekarang saya bekerja dan alhamdulillah lah. Ini jawatan yang Allah Ta'ala bagikan kepada saya. Maknanya dia bermula pada grade 29 ya? Saya kalau masa tu kami boleh dikatakan level inspector lah. Sebab masa tu kita menguatkuasakan undang-undang polis. Tan Sri, tadi Tan Sri sebut salesman nak jual apa tu? Niaga apa? Minyak wangi. Oh, minyak wangi. Lain macam minyak wangi lah. Betul. Lepas tu saya suka minyak wangi. Oh ya. Dia minyak wangi, ingat tu. Okey, Tan Sri gelak dia kat belakang. Okey, Tan Sri, boleh Tan Sri kongsikan beberapa dengan pendengar Mutiara FM lah kan, minat, hobi Tan Sri kan.
Suka buat apa? Sekarang ni minat saya lebih pertama kalau bersukan saya dah tukar kepada cycling. Okey. Yang lain tu saya suka berjalan, ambil angin. Saya kalau jumpa macam tepi laut ni, kalau ada masa saya akan berjalan kaki. Kalau di Putrajaya tu situ lake ataupun tasik besar kan. Saya akan jalan tepi tasik tu untuk ambil angin. Itu yang saya buat sekarang ni. Di situ datang ilham saya dalam bagaimana saya nak mengendalikan jabatan saya ni. Kerana pada saya SPM ni ada satu jabatan walaupun taklah besar mana, tapi tanggungjawab terlalu besar. Jadi saya memerlukan ilham. Masa cycling tu, masa jalan kaki tu, ilham tu datanglah. Ya. Tapi kalau anda tengah tonton lah kan wajah Tan Sri sekarang di Facebook kan, saya pun terkejut. Tan Sri kata tahun depan nak pencen dah. Ya, tahun depan saya umur 60 lah. Rambut masih lagi hitam. Ya. Masih lagi kalau orang Pinang sebut apa? Segak lah. Segak. Masih lagi segak lah. Dan itulah kan sedikit tentang Tan Sri kan. Tan Sri, makanan kegemaran. Makanan kegemaran saya ni saya suka makanan pedas. Okey, nogori pedas lah. Pedas. Yang kedua kari. Sini kena try. Tempoyak tu makanan saya lah tu. Tempoyak. Kalau kari macam nasi kandak ni memang hobi saya. Hobi ya. Saya boleh hari-hari makan kari. Eloklah. Makan kari hari-hari, cycling hari-hari tak adalah macam lemak-lemak sangat kat badan ni tu. Ni cycling dah kurang sikit ni. Tu nak perut dah naik. Okey, Tan Sri, terima kasih banyak-banyak kan kerana sudi orang kata singgah di Mutiara FM ni yang berbagi Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki Ketua Suruhanjaya SPRM Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada TM menjemput saya.